majikan yang tahu berkaitan dengan penjana perkeso, dengar berkaitan penjana perkeso, tapi ramai lagi majikan yang masih lagi gagal untuk buat permohonan, dan masih ramai lagi majikan yang stuck di tengah jalan. Buat permohonan setengah jalan, last sekali blur, tak tahu nak buat apa, dan stop macam tu je permohonan. Okey, jadi pada malam ni insya-Allah Allah Taala bagi peluang kepada kita semua malam ni berkumpul, dan alhamdulillah pada malam ni juga kita dapat bersama-sama dengan Coach Najib Ibrahim kita. Sebenarnya nak bersama dengan Coach Najib ni bukanlah senang sebenarnya. Coach ni memang selalu busy sokmo. Jadi pada malam ni alhamdulillah Allah Taala beri peluang untuk kita bersama-sama dengan Coach Najib untuk bantu kita sama-sama berkongsikan maklumat macam mana untuk tuan-tuan dan puan-puan menggunakan jalan yang betul, mengikut step yang betul membuat permohonan penjana perkeso. Jadi insya-Allah tanpa buang masa saya menjemputlah dan mempersilakan wakil selaku founder ZNS Energy, dan nanti dia akan ceritakan siapa itu ZNS Energy. Jadi tanpa buang masa saya menjemput dan mempersilakan Coach Najib Ibrahim untuk bersama-sama dengan kita sesi taklimat permohonan penjana perkeso 2021 penjana 3.0. Dipersilakan Coach Najib. Alright, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Alhamdulillah. Okey, pertamanya terima kasih pada Said selaku saya punya tim untuk penjana ni. Okey, tuan-tuan yang bersama dengan saya hari ni, dia macam cakap dinding tuan-tuan sebab apa saya tak nampak tuan-tuan semua, semua di sebalik kamera masing-masing, di sebalik skrin masing-masing. Jadi sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan baik, boleh komen satu tuan-tuan, boleh komen satu. Boleh komen satu, nak tengok tuan-tuan respon, boleh dengar dengan baik. InsyaAllah lah, kalau boleh dengar dengan baik tu, okey lah, saya boleh proceed lah. Okay, sebenarnya Cik Said tadi adalah salah seorang staff saya, tim saya yang banyak in charge untuk program perkeso, kan. Dan kami sebenarnya adalah training provider lah, training provider. Terima kasih Mu'allimah MZ, Cik Aziz, Hanis, Tuan Hazmis, Ziana dan Wa'in. Terima kasih banyak-banyak kerana respon. Okay. Baik, so oleh kerana ada special request untuk malam ni, untuk kami membentangkan tentang penjana kerjaya ni, jadi kami akan berkongsi kepada anda semua malam ni lah. Jadi bagusnya, specialnya malam ni insyaAllah kami akan tunjuk step by step lah. Sebelum ni kami dah step by step dah pun, kita dah shortcut dah pun. Mungkin kali ni, malam ni kita akan tunjuk sampai kita buka satu persatu website. My Future Job-nya kan, lepas tu portal assist-nya, lepas tu macam mana nak apply penjananya dekat penjana perkeso. Jadi kami akan buka satu persatu dan tunjuk kepada tuan-tuan semua supaya anda semua nampaklah dan jelas. Boleh jadi ada yang tak nampak, mula ada kejelasan dalam nak buat benda ni semua, tak apa, kami bantu insyaAllah. Dan saya kenalkan diri, saya Najib Ibrahim, Coach Najib sebagai wakil daripada ZNS Energy, right? Dan kami sebenarnya adalah daripada training provider lah. Yang kami fokuskan adalah training untuk staff. Kepada semua majikan yang hantar staff tu, staff anda dapat training yang telah diperuntukkan oleh penjana sebenarnya. Alright, so jom kita mulakan insyaAllah tuan-tuan Bismillah. Alright, so okay, saya Najib Ibrahim, mungkin tuan-tuan pernah jumpa saya, pernah jumpa saya di mana-mana lah dalam program ke apa ke. Jadi saya Najib Ibrahim lah, saya salah seorang sebagai CEO juga di ZNS Energy Sdn Bhd. Alright, so kami adalah ZNS Energy Sdn Bhd. Tuan-tuan boleh capture screen dulu yang ni. Sebab apa kami menyediakan latihan untuk staff lah. Sebab apa kami akan fokus melalui training provider dulu. Sebab kami adalah penyedia latihan berdaftar lah di bawah Perkeso. Dan yang kami usahakan hari ni, dari hari ke hari ni banyak kali dah kami buat sesi perkongsian tentang penjana perkeso ni. Kami buat sesi sharing macam ni. Sebab apa ramai sangat majikan terutamanya yang Melayu terutamanya, majikan dia tak jelas pasal penjana ni. Jadi rugi, ramai majikan rugilah terlepas peluang di kala mana kerajaan bagi insentif untuk gaji staff sebenarnya. Kita ambil staff dan kita dapat insentif gaji untuk staff kita tu. Dan saya secara personally pun baru-baru ni kita ambil 7 orang lebih kurang kita ambil. Dan insyaAllah dalam ke depan ni pun kita tengah merancang untuk ambil lagi staff sebenarnya. Dan itu untuk kita meningkatkan lagi operasi bisnes kita, di samping kita membantu mereka yang terjejas lah di kala mana
COVID hari ni, di kala mana ramai pekerja tak ada kan, dengan menganggurnya banyak. So at least kita sebagai majikan, bisnes kita yang boleh run lagi ni, kita boleh invite mereka untuk bersama-sama dengan sesi kita hari ni, insyaAllah. Baik. So tuan-tuan, ini saya cerita dulu tentang program latihan lah dulu, sebab itu main core kita. Saya share dulu pada tuan-tuan, ini disclaimer di pihak kami tidak akan mengambil apa-apa bayaran tuan-tuan untuk menguruskan apa-apa di pihak kami lah. Sekiranya ada apa-apa tuan-tuan ada dapat ada orang charge ke apa mengaku dia daripada ZS Energy dan dia ada charge something, inform kepada kami di nombor tertera lah supaya kami boleh ambil tindakan, insyaAllah. Right, so tuan-tuan, ini sedikit surat lantikan kepada kami sebagai bukti lah tuan-tuan untuk kami menggerakkan benda ni semua, insyaAllah. So ini antara 7 modul tuan-tuan, bukan 6 modul. 7 tu termasuk program SIP sebenarnya, program untuk pekerja yang dibuang ataupun hilang pekerjaan lah sebenarnya. Okay, so kita ada 6 modul yang diluluskan sekarang dan modul kita semua 7 hari tuan-tuan, 7 hari. Jadi modul kita ni walaupun 7 hari kita custom sebenarnya. Kita custom. Ada yang kita buat 3 hari, ada yang kita buat 4 hari dan ada yang buat 5 hari. Kebanyakan training kita buat 4 hari lah. 4+3. Maksudnya apa dia 4+3 ni tuan-tuan? 4+3 ni maksudnya 4 hari adalah training secara online. Tuan-tuan sekarang kita buat training online je semua. So training online jadi semuanya secara online lah, senang daripada rumah tuan-tuan, daripada office tuan-tuan semua, staff kita akan belajar lah. 4 hari secara online, face to face tu online lah dalam komputer tu, dan 3 hari lagi adalah on job training, right? On job training ni apa? Praktikal lah, macam praktikal. Itu macam dia mempraktiskan tugasan dia dan dia hantar report kepada kita sebagai apa yang dah dilakukan lah sebenarnya. So sebab apa kita buat on job training tuan-tuan? Sebab ada majikan takkan dia nak bagi staff dia cuti lama sangat. So at least dia belajar je 4 hari, so 3 hari lagi dia ada ilmu, dia terus apply untuk dia punya kerja lah. Jadi win-win lah di situ. So antara program yang kita fokus banyak hari ini adalah ini tuan-tuan. Kita ada 6 tapi yang kita banyak run hari ni baru je habis, sekarang baru je semalam hari ni cuti kan. Semalam kita jalan yang ni, Shopee. Shopee. Yang ni focus group untuk satu company saja. Sebab apa? Satu company tu staff dia sahaja 20 lebih. So yang hantar ke staff ni. Sebab kelas kita boleh jalan minimum 10 orang, maksimum 25 orang. So staff dia lebih kurang 20 lebih. So dia ambil untuk Shopee lah. Jadi modul dia kita customkan Shopee plus dengan digital marketing. Belajar tentang design, jadi lebih detail lah. Memang 4 hari memang macam kepala belajar pasal Shopee ni. Dan dia kebanyakannya di banyak produk, jadi staff-staff dia semua in charge untuk produk berbeza. So itu kelebihan untuk company tu lah. Selain daripada Shopee, kami fokus pada ini tuan-tuan, mastering digital marketing. Itu memang kepakaran kami lah, digital marketing. Saya sendiri pun mengajar tentang digital marketing. Kita fokus yang kedua adalah customer service. Bila sebut pasal customer service, ini adalah kemahiran untuk staff berinteraksi dengan customer tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan penting untuk modul ni? Dia tentang bagaimana untuk staff kita tu pandai buat closing, bagaimana dia nak communicate dengan customer, nak buat follow up macam mana, cara interaksi. So di sini akan dikongsikan untuk staff kita ada kemahiran untuk interaksi dengan staff. Maksudnya interaksi dia dengan staff. Right? So yang self development program untuk meningkatkan dia punya credibility berserta itulah. Okay, dia punya soft skill, essential skill. Soft skill dan essential skill ni berbeza. Macam customer service sebenarnya dia adalah essential skills. Skills yang semua orang perlu ada. Majikan ke, staff ke, semua orang. Sebab apa? Kita hidup ni kita berinteraksi dengan manusia. So macam mana kita nak buat manusia yang menyukai manusia lain ataupun manusia yang boleh seronok dudukan kita, insyaAllah perlu ada ilmu customer service. So takat inilah respon daripada peserta. Kita nampak ada 1-2 company tu dia mula hantar dalam 5 orang dan daripada situ dia berkembang. Okey. InsyaAllah Puan Madam Fauziah, InsyaAllah saya tolong. Setakat ni mereka yang datang kepada kami tolong sampai jadi. Kita tolong sampai jadi sebab rugi, sebab benda ni dah ada. Kan? Okey, baik. So ini program-program yang kita adalah, insyaAllah kita bantu. Okay, so saya dalam program. So yang lain-lain kita boleh bincang. Kalau anda macam Puan Madam Fauziah ni, contoh ramai 11 orang kan, kita boleh bincang. Kita boleh bincang untuk custom make modul tu.
Maksudnya mungkin kita boleh tengok oleh kerana staff medium ramai, kita boleh bincang apa yang nak ditekankan untuk staff ni. Mungkin nak selit sikit ilmu apa-apa, kita boleh bincang. Kita boleh bincang. Itu kelebihan kami lah. So, apa kelebihan anda yang ambil staff di bawah penjana ni, dah dapat insentif untuk gaji, dapat dah. Dan Perkeso bagi lagi peruntukan untuk bagi training untuk staff. Apa kelebihan bila hantar staff dengan kami, tuan-tuan? Ada training provider dekat luar sana, dia call je, tuan-tuan, mungkin ada dapat call. Dia kan call tuan-tuan, dia offer, dia kata okay, dia daripada training provider, tuan hantar kepada dia, tengok recording kelas, lepas tu dapat allowance. Kami tak buat macam tu, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau sekadar nak tengok recording, tuan-tuan, dia tak membangunkan karakter staff kita tu. So kita nak ada interaksi. So apa yang kami buat, yang pertama training tu kita bagi percuma lah. Maksudnya dia dah di cover lah. So insentif kepada majikan yang menghantar staff berprogram bersama kami, kami bagi lagi tuan-tuan 200.5 per staff. So maksudnya kalau Puan Faizah ni, maksudnya 11 orang, kiralah 200.5 darab 11 orang. Itu yang kami, insyaAllah kami akan bantu sumbang kembali kepada majikan. Sebab apa? Kita nak meringankan beban majikan yang ambil staff. Okay? Sama-sama lah, sama-sama dalam fasa ni kami bantu untuk training dan kami juga bantu untuk dapat insentif. Sikit lah. Daripada yang Perkeso tu dah dapat dah pun gaji. Yang ni cerita lain. Ini yang training punya. Selain daripada tu, lagi tuan-tuan akan dapat allowance untuk staff. Oleh kerana training kami 7 hari, tuan-tuan, so staff tu akan dibayar oleh pihak Perkeso. RM RM30 sehari, darab dengan 7. So 210. So darab dengan 11 orang tadi, kiralah dah banyak lah tu. So at least adalah. Semua payment ni, dia tak akan pergi kepada staff kita. Semua payment melalui majikan. Kerajaan pun bayar insentif gaji kepada majikan. Perkeso bayar allowance latihan kepada majikan. Dia tak akan bayar kepada staff direct. Boleh tuan-tuan setakat ni? Boleh InsyaAllah. Okay. Yang ketiga adalah latihan staff telah diperuntukkan lah. Ini yang dah ditentukan. Right? InsyaAllah banyak. Betul. Saya dulu fikir-fikir balik. Betul ke nak bagi 200.5 ni? Bila fikir-fikir balik, tak apalah. InsyaAllah kita tolong orang, Allah tolong kita balik. InsyaAllah. Itu yang saya pegang lah. Cuma sekarang ni payment daripada Perkeso agak lambat sebab dia orang ni ada tengah shuffle. Jadi untuk banyak dah program, saya banyak dah program yang dah jalan, ada dalam 5 program yang kita masih menunggu payment. InsyaAllah lah. Tapi walaupun begitu, ada yang bulan lepas, ada staff daripada Kelantan, majikan daripada Kelantan hantar 40 orang. Bulan ni dia ambil lagi 28 orang. Ya Allah, untuk hantar training, tuan-tuan. Subhanallah. Sebab apa dia nampak peluang ni? Okey, sebab apa dia ada banyak company di bawah dia. Dia satu company berhad, di bawah dia ada anak syarikat. Jadi anak syarikat tu lah dia ambil. Okey, itu kelebihan dia lah. So tuan-tuan, untuk program ni tiada bayaran. So maksudnya apa? Kita tolong tuan-tuan step by step daftar apply semua dan sampailah apply latihan. Itu yang kami nak tolong tuan-tuan, insya-Allah. Right? Jelas tuan-tuan bahagian training? Itu yang lebih lah. Kalau tuan-tuan boleh capture. Ini daripada kami ZNS Energy. Daripada saya. Kalau siapa tanya cakap ni, saya cakap. Tuan-tuan capture nama saya. Okey? Tapi daripada training provider lain, saya tak tahu. Lain-lain training provider, dia masing-masing punya cara lah. So peserta akan dapat lah dari segi recording ke apa, support group pun ada. InsyaAllah ada benda-benda tu semua. Right? Okay. So ini latihan. Jom kita masuk pasal latihan. Sekarang dah 3.0 tuan-tuan. Terima kasih puan. Jelasnya. Alhamdulillah. Sekarang kita dah pergi kepada penjana 3.0. Okay. Kalau ikut latihan dia ada SIP, ada penjana. SIP ni untuk orang yang dibuang kerja. Orang yang dibuang kerja. Maksudnya dia pernah dicarum dulu dan company buang kerja. Dia dilindung oleh sistem insurans pekerja. Ini mungkin bukan bahagian tuan-tuan lah. Yang kita nak cakap adalah berkaitan dengan penjana. Penjana 1.0, 2.0 dah habis. Tapi tuan-tuan, sekiranya satu tak ada apa cerita dah. 2.0, dengar baik-baik tuan-tuan. Sekiranya anda semua majikan ada ambil staff. Bila? Pada waktu Januari hingga Jun 2021. Maksudnya awal tahun hari itulah. Dan anda apply penjana 2.0. Maksudnya anda dapat insentif gaji yang bulan-bulan tu daripada Perkeso. Sebenarnya penjana 2.0 masih boleh hantar training. Kalau belum hantar training lah. Boleh? Kalau belum hantar training, boleh hantar training. So maksudnya apa? Boleh hantar training sekarang. Tapi untuk 2.0 ni last latihan boleh dihantar adalah bulan 10. So kalau anda ada ataupun kawan-kawan anda yang ada ambil staff dan dapat insentif penjana pada awal tahun dulu, please bertindak segera. Sebab apa? Bila dah habis ini,
burn saja je. Maksudnya training untuk staff tu tak ada apa-apa. Tak boleh claim pun. Jadi rugi saya saja. Okay. So kalau ada, masih ada staff tu, ataupun staff tu dah berhenti lah, boleh bincang. Benda tu boleh plan. Okay. Kita boleh tolong insyaAllah untuk bantu. At least sebab apa dia dah ada dah. Dia bila anda apply penjana ni, setiap daripada staff tu dia akan dapat GL. Guarantee letter lah lebih kurang untuk menghadiri latihan. Sekarang kita bercakap penjana 3.0, ini untuk siapa ni? Ini untuk staff baru diambil bermula Jun hingga Disember 2021 lah. Maksudnya kalau ambil staff baru ini, coach saya baru ambil staff bulan lepas, boleh apply tak? Boleh. 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 So dengan syarat apa? Dengan syarat dah berdaftar majikan lah. Nanti kita akan go through tentang itu. Okey, kejap. Sebelum saya terus pada penjana, kena sebut pasal ni. Subsidi upah. Tuan-tuan, masih lagi sampai hari ini ada majikan yang pening lagi. Penjana macam mana? Subsidi upah macam mana? Tuan-tuan, subsidi upah ni adalah program ataupun insentif untuk staf sedia ada. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan, PSU 4.0 adalah insentif untuk staf sedia ada. Okay, maksudnya staf yang dah lama kita ambil tu, kita boleh apply untuk dapatkan insentif gaji untuk mereka. Okay, untuk majikan di kala mana pandemik ni lah. So dia boleh apply bermula 1 Ogos hingga 31 Oktober. Ini PSU. Bukan penjana, ni tak ada latihan yang ni. Yang ni dah dapat insentif je. Sepatutnya saya tak perlu cerita pun yang ni. Oleh kerana ramai juga usahawan ataupun majikan yang keliru, confused, pas sudah confused. Jadi saya kena ceritalah tuan-tuan. Yang ni dapat RM600 selama 2 bulan. Ini PSU. Program subsidi upah. Tuan-tuan tulis besar-besar dekat kertas tu. Program subsidi upah PSU 4.0. Boleh apply 1 Ogos hingga 31 Oktober. Lepas tu senyap je. Tak ada apa-apa dah. Okay. Cuma hari kali ni untuk dapatkan benda ni dia untuk isi form-form tu semua sikit orang kata strict sikit lah sekarang. So tuan-tuan boleh try apply lah dekat Prihatin Perkeso tu ataupun Google je. PSU 4.0. Boleh tuan-tuan InsyaAllah. Ini PSU. Okay, jom kita pergi kepada penjana. Alright, ini antara syarat tuan-tuan untuk apply penjana Perkeso. Ya, Puan Rohayati, ada apa tu? Jonteng-jonteng. Boleh clearkan boleh. InsyaAllah. Okay. Alright. So, tuan-tuan, yang pertama SSM berdaftar sebelum Januari tuan-tuan. Maksudnya SSM berdaftar sebelum Januari. Ni. Okay. Berdaftar sebelum Januari 2021. Yang pertama. Yang kedua, berdaftar sebagai majikan dengan Perkeso sebelum 1 Jun 2021 tuan-tuan. Okey. Kalau tak daftar lagi boleh apply ke? Ni dia cakap sini sebagai majikan sebelum 1 Jun 2021. Maksudnya tak boleh lah. Kalau nak apply juga macam mana? Company saya boleh perform, ada income. Macam ni. Tuan-tuan collaborate, cari sahabat member-member majikan lain yang dah daftar majikan lama, bincang dengan dia. Tumpang bawah company dia, staff kita tu 2-3 orang. Okay? Ada je majikan yang datang pada saya macam tu sebab dia daftar lambat sikit kan. Lepas tu dia tumpang hantar company member. Tapi kena bincang betul-betul lah. Kena jelas lah benda tu. Takut-takut dia dapat payment sebab payment semua akan masuk kepada majikan tu. Okay? So kena bincang elok-elok lah. So macam tu. Boleh So 1 Jun 2021. Kalau malas kabut sangat, tak apalah. Bukan rezeki kita lah tu. Tapi kalau nak apply juga, nak bantu orang lain juga, boleh cari majikan lain, bincang dengan dia. Milikan tunggal boleh apply. Maksudnya enterprise pun boleh apply. Syarat dia dah carum lah. Pekerja ambilan bermula 15 Jun 2021. So maksudnya, anda ambil pekerja 15 Jun ke atas, boleh apply. Jelas senang. Betul kan? Simple je. Senang. So boleh apply. 15 Jun ke atas boleh apply. Settle InsyaAllah. So saya rasa perempuan semua dah dapatlah. Puan Rohayati SSM perkongsian boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Enterprise ke tak enterprise ke Sdn Bhd lagilah boleh. Tak ada isu. Yang penting carum. Yang penting ni. Daftar sebagai majikan ni. Yang tu penting. Okay. Perkongsian ke tak perkongsian ke itu tak ada isu. Okay. So, okay. Ini programnya tuan-tuan. Ini programnya. Jom kita bincang sikit. So dia ada perantisan bawah 40 dengan 40 tahun ke atas. Okey. Dia yang saya nak cerita pada anda semua, saya suka cakap macam ni kepada majikan. Dulu saya buat macam ni. Ambil staff bayar gaji 200 je. Tuan-tuan nak tak? Kan? Mesti nak kan? Macam mana nak dapat ambil staff bayar gaji 200? Yang kategori perantisan ni kita boleh buat macam tu. Maksudnya macam mana?
Perantisan ni adalah dia satu program untuk staf baru. Staf baru yang tak pernah dicarum selama ni. Maksudnya boleh katakan dia lepasan sekolah ataupun graduan lah, lepas grad lah. Kan? Lepas grad. Umur dia 18 tahun hingga 30 tahun. Okay, 18 hingga 30 tahun. So, insentif dia ada dua kategori. Satu 3 bulan, satu 6 bulan. Yang 3 bulan, kalau tuan-tuan tengok sini, yang 3 bulan ni dia dapat 1,000 sebulan tuan-tuan. So 3 bulan, 3,000 lah. Yang 6 bulan, Perkeso bagi adalah 800 sebulan. Kerajaan bagi 800 sebulan selama 6 bulan. So kontrak berapa lama? Yang 3 bulan, 3 bulan lah. Yang 6 bulan, 6 bulan lah. Kontrak, minimum kontrak. Lebih, boleh lebih. Okay. Gaji minimum berapa? 1,200. Maksudnya gaji caruman. Maksudnya tuan-tuan kena bayar, buat gaji caruman dia tu 1,200 lah. So kalau betul-betul anda bayar gaji dia 1,200, maksudnya nanti lepas beberapa bulan kerajaan akan bagi pulang balik 1,000 kepada akaun tuan-tuan. So ibaratnya anda bayar gaji staff tu 200 je sebenarnya. So untung, sangat untung tuan-tuan. Oh, sangat untung, macam berniaga pula. Maksudnya ada kelebihan lah tuan-tuan. Sebab apa? Kalau staff kita ni dia buat kerja marketing, bayar gaji 200 je kot. Kan? Macam budak praktikal je. Tapi kita boleh buat kerja marketing, boleh masuk sales semua. So itu baguslah untuk anda semua. Okay, insyaAllah. So 1,200 hingga 6 bulan. Satu lagi bantuan mobility ni, bantuan mobility untuk kurang daripada 100 kilo dengan 100 kilo ke atas. Dia akan dapat juga one off tuan-tuan. Kerajaan bagi dah insentif. Satu lagi dia akan bagi lagi untuk one off. Maksudnya 500 ataupun 1,000. Okay, 500 ataupun 1,000. Yang ni one off. Right. Jadi boleh capture screen lah kot tuan-tuan. Ataupun poster ni pun ada dalam Google semua, tuan-tuan boleh cari. Cuma saya nak explain je. Satu lagi, yang dua kategori ni, 40 tahun, kalau umur 22 tahun tapi dah pernah carum macam mana? Okey, Cik Aziz macam ni. Kalau bawa dah 20 tahun, dah pernah dicarum, dia akan masuk di bawah kategori 40 tahun. Ataupun ada satu kategori lagi, penganggur ataupun orang hilang pekerjaan. Okey, tapi dia ada syarat, dia kena menganggur lebih daripada berapa bulan itu ada baru ni, jap saya check. Ada majikan 2 minggu, 2 bulan 6 bulan. 6 bulan. Bukan 6 bulan. Dia kali ikut 2 bulan je. Dia kena betul 2 bulan. Ya. 2 bulan. Kalau ikutkan 2 bulan. Baru ni ada seorang sahabat dia nak ambil staff, Perkeso tanya staff dia tu berhenti bila. Kan? Tapi kalau ikutkan dah tak dicarum tu kan, dah berapa lama, mungkin kita tengoklah tempoh 2 bulan dia berhenti. Dia akan termasuk di bawah kategori 40 tahun ni. 40 tahun. Okey. Budak praktikal depa pernah dicarum. Right. Okey. So tuan-tuan di bawah 40 tahun, 40 tahun ke atas lah. Okey. Dia ada 40% dengan 60% daripada gaji. Okey. Kalau bawah 40 tahun, 40% gaji, 40 tahun ke atas 60% gaji lah. Yang ni caruman dia tuan-tuan, kita kena buat 1,500 minimum gaji dia. Caruman dan kontrak dia minimum 12 bulan. Bantuan tu dia akan bagi dalam tempoh 6 bulan je. Tapi okey lah, at least daripada kita ambil staff, kan, kita bayar gaji 1,200 ke 1,500 ke, at least dalam tempoh 6 bulan tu kita dapat insentif. Insentif. At least okey lah, boleh membantu sangat lah tuan-tuan. Okay. Saya pun ada ambil. Ada seorang staff saya tu, dia baru saja dia diberhentikan kerja rasanya, ataupun dia berhenti rasanya. Oleh kerana dia tak puas hati dekat, kau tak puas hati lah sebab majikan lama adalah tak ikut bayar gaji ke macam mana kan. Dia berhenti situ. So saya pun ambil lah. Dia pun pernah dicarum, so saya akan start carum lepas daripada 2 bulan lah. Tapi start daripada minggu lepas dia dah start kerja dah pun. Dia start kerja dah. Tapi tengok dalam tempoh beberapa bulan lagi kita akan start carum lah dia. Tapi at least 6 bulan ke depan tu kita dapat lah insentif. Okay. So macam tu So yang bantuan mobility tuan-tuan kena apply bantuan mobility dekat penjana nanti kena apply. Nanti kita akan cerita step by step dia. Right? So, yang ini ke penganggur. Penganggur ni 60%. Kalau ikut sini, graduan yang menganggur lebih 80 hari, 180 hari. Kan? Kalau ikut 6 bulan lah, banyak bulan lah. Kan? Dan ni apa-apa pun kena refer kepada Perkeso lah. Okay? Ni menganggur ni betul ke menganggur 80 hari? Orang yang apa dia? Yang belajar, contoh budak-budak sekarang ni kan dia tak boleh nak grad kan, betul tak tuan-tuan? Dia belajar, habis dah belajar, tak nak grad, tak dapat sijil habis belajar dia. Sebenarnya dia boleh je ambil
Kalau dia tak dapat apply dengan degree dia contohnya, apply dengan yang sebelum tu. Kan? Boleh apply. Boleh masuk yang perantis ni. Contoh dia degree tapi tak dapat lagi. Takkan boleh kerja kan? Nak apply penjana ni. Apply di bawah yang sijil dia. Maksudnya yang diploma, SPM pun boleh. SPM pun boleh. Okey. 18 hingga 30 tahun. Yang tentang 20 tahun tadi jelas Cik Aziz? Tentang carum-carum 22 tahun tu. So, boleh apply lah. Kalau dah pernah dicarum, boleh apply. Di bawah program B40. Maksudnya bawah 40 tahun. Right, budak praktikal mereka pernah dicarum. So kalau pernah dicarum boleh apply under yang 40 tahun lah, bawah 40 tahun. So kita pegang dia setahun lah kontrak minimum. Okay. Alright, alhamdulillah. So golongan mudah terjejas pun ada, dia akan ada nama benda dalam tu, dia kategori dalam penjana tu. Nanti akan ada kategori. Tuan-tuan bila masuk tu akan ada kategori lah. Orang yang mudah terjejas ni bawah 40 tahun. Tapi penganggur ni dia tak kuat. Dia keluar 40 tahun ke atas dengan bawah 40. 40 tahun dengan 40 tahun ke atas. So kalau staff tu pernah dicarum, dia boleh masuk yang 40 tahun tu lah. Okay. Baik. Apa-apa pun tuan-tuan, maklumat yang saya cerita pada anda hari ini, apa-apa pun please tak jelas come back kepada orang perkeso. Pergi kaunter perkeso ataupun call orang perkeso. Sebab mereka lebih arif pasal benda ni. Sebab apa? Sistem ni dia orang kontrol. Jadi apa-apa pun sebenarnya dia orang boleh adjust je. Katakanlah tiba-tiba dah pernah dicarum ke apa ke ataupun tak boleh apply, dia orang boleh adjust rasa. Kan? Sebab dia yang kontrol kan. Okey, baik. So Malaysianization maksudnya kalau anda ada ambil staff orang asing, dia tak nak kerja sekarang, kita ambil kerja lain, akan dapatlah insentif ni. Okey. Alright. So benda ni tuan-tuan semua dah ada sebenarnya. Kalau anda Google semua dah ada. Cuma hari ni mungkin lebih nampaklah apa yang saya kongsikan. Setakat ni jelas ke tuan-tuan? Perantisan bawah 40 tahun, atas 40 tahun. Setakat ini jelas ke? Mungkin yang baru lah. Yang dah biasa tu okey lah, jelas. Mungkin nak pergi pada step-step je. Yang baru dengar ni setakat ni jelas Alhamdulillah. Faiz Ramli, terima kasih tuan. Hanis, terima kasih. Yang lain okey ke? Okey. So harapannya tuan-tuan jelas Alhamdulillah. Azam Arina, terima kasih. Rahayati, gaji basic biasanya saya bayar caruman 1,100. Kalau penjana carum, ya betul. So Puan Rahayati, carum je 1,200. Bincanglah dengan staff tu. Rekod ni, aduh. Dia sebenarnya orang perkeso sendiri pun bagi tahu, dia kata pandai-pandai lah nak hidup, dia kata. Kan? Tapi caruman tu 1,200 lah. Dan kita kena maklum lah pada staff kita tu, kita mencarum dia 1,200. Sebab kita nak apply penjana semua, cerita je tak apa. Sebab apa tuan-tuan saya cerita kena bagi tahu pada staff. Dan staff kena tahu yang dia ni sebenarnya kita carum dia gaji 1,200. Okay? Mungkin kita buat gaji 1,100 plus commission mungkin. Tapi kita bayar dia, insya-Allah kita bayar dia gaji 1,200 kan. Okay. So sebab apa? Majikan sekarang ni perkeso dia akan contact sekarang ni. Dia dah datang ke office kita, dia akan tanya kita betul ke ambil staff. Sekarang ni dia buat inspection lah. Tapi tak semua, dia buat random je. Ada tu dia akan tanya, staff ni betul ke bekerja, macam mana bekerja dia. Lepas tu ada kali ni dia akan interview staff kita tu. Macam mana kerja kan, gaji berapa kerja. So kena bagi tahu jelas-jelas lah pada staff kita. Kita ambil gaji dia ke 1,200. Puan-puan, tuan-tuan bayar berapa itu saya tak tahu. Yang penting bila perkeso tanya 1,200 lah supaya tidak berlaku apa-apa permasalahan. Okey, sebab kita carum. So kalau kita carum 1,200, protection untuk staff tu adalah 1,200. Maksudnya kalau kita bayar gaji rendah, mungkin carum besar sebenarnya. Berlaku something kepada dia, protection dia perkeso bagi akan besar lah, ikut gaji besar dia lah, gaji sebenar lah. So tuan-tuan alright, jelas insya-Allah. Okey, settle bab program tu. Okey, oleh kerana semua jelas, saya masuk kepada step tuan-tuan So, ini adalah step-stepnya. Saya dah buat SOP tuan-tuan. Saya mencari masa yang lama. Sebenarnya saya dapat kelulusan untuk buat benda ni semua bulan 8 tahun lepas. Dan bulan 3 baru saya betul-betul all out dan bercerita kepada majikan. Sebab apa? Saya mencari step-step ni. Step untuk majikan. Selagi saya tak jelas tentang step majikan, saya tak nak buat sebab majikan akan tanya. So bila saya jelas benda ni semua, bahagian majikan apa yang perlu buat semua step by step dan saya pun start ambil staff semua, daripada situlah saya buat betul-betul dan saya cerita pada majikan-majikan supaya ambil lah, grab lah peluang ni. Okay. So kita akan melibatkan 3 portal utama tuan-tuan 3 portal utama. Yang pertama adalah My Future Job.
Yang kedua, kita akan ada portal assist. Tuan-tuan semua yang dah apply majikan dan dah daftar dengan Perkeso mesti ada. Memang step semua yang jadi problem. Betul buat. Dia ginilah. Saya bila tengok benda ni, oleh kerana banyak sangat jadi gini, kalau ikutkan sebenarnya tuan-tuan puan-puan semua, Perkeso tidak beri kebenaran kepada training provider untuk tolong majikan untuk mendaftarkan pekerja ni. Sebab apa? Sebab apa jadi begitu? Sebab bila training provider buat, majikan akan blur. Majikan tak akan tahu step by step dia. Tak tahu. Bila nak buat akan datang tak tahu. So apa yang kami buat adalah, kami tak buat benda tu. Apa yang kami buat, kami ada tim yang akan bantu. InsyaAllah kami ada tim yang akan bantu. Tim kami yang akan bantu ajar perempuan step by step. Dan sekiranya anda datang kepada saya, saya akan cerita pada perempuan step by step. Okey, sekarang buat apa dah? Sekarang kat mana dah? Yang ni dah apply dah. Yang ni belum. Okey, yang ni sangkut. Bila sangkut yang ni saya akan check. Okey, sebab apa sangkut ni? So bila sama ada kita boleh bantu apa yang kita boleh settlekan, kita settle. Kalau tak boleh, kita akan bagi. Okey, ni kena call orang Perkeso. Sebab apa? Orang Perkeso yang boleh settlekan benda ni. Okey. So insyaAllah kita akan buat. Setakat ni yang datang refer kepada kami, settle. Ada usaha majikan yang minggu lepas, dia buat dalam masa 2-3 hari je. Terus dapat apply. Alhamdulillah. Lulus terus. Okey. So rezeki dia lah. Okey. Yang kedua, portal assist Perkeso. Ini portal Perkeso. Yang ketiga ni lah penjana kerjaya. Maksudnya, kalau anda dah ambil bekerja, daftar dalam portal assist ni, belum dapat, dia kena apply dekat penjana kerjaya. Tak apa, semua tu ada step dia. Jom. Okay. So, flow yang pertama, tuan-tuan, kita akan pergi melalui My Future Job. Okay, kejap. Tuan-tuan, capture screen yang ni. Capture screen. Sebab apa nak capture screen yang ni? Yang ni ada link-link. My Future Job, ada Perkeso assist, ada penjana kerjaya. Okay. Yang My Future Job ni tuan-tuan, yang My Future Job ni anda perlu daftar sebagai majikan dan kena iklankan jawatan lah. Nanti kita tunjuk praktikal terus lepas pada ni. Yang ni saya tunjuk, ni dah tunjuk besar ni sebenarnya. Dekat My Future Job ni, majikan kena daftar. Macam Puan Faziah, okay, dah daftar belum My Future Job? Kalau belum, boleh daftar. Daftarlah, pergi je dekat My Future Job, cari dekat bahagian employer, pilih daftar. Daftar. Okay. Bila daftar tu, kebiasaannya bila kita daftar, kita akan dapat automatic, kita akan dapat email. Kita akan dapat email daripada My Future Job untuk akses. Oh, Alhamdulillah dah daftar. Senang kerja. Dah shortcut dah tu. Terbaik. Dah boleh login dah boleh iklankan jawatan, Puan Faziah. Okay. Harapannya dah boleh iklan lah jawatan. Kalau ada sangkut kat mana-mana, bagi tahu. Kita ada kunci dia. Belum. Tapi boleh masuk kan? Dah boleh masuk kan? Madam. Okay, dah boleh masuk kan? InsyaAllah. Right. Nice. Dah daftar. Dah dapat pekerja. Hanis. Subhanallah. Terbaik. Mantap sangat. Okay, so iklan jawatan kosong yang dapat pekerja tu, okay lah. Iklan jawatan kosong kena ikut kategori. Kalau kita nak ambil yang kategori perantisan, kena tick kat situ. Perantisan. Bawah 40 pun kita boleh tick kat situ. Sebab apa, tuan-tuan? My Future Job ni dia macam job street. Dia dibuat oleh satu portal di bawah kerajaan sebenarnya untuk orang apply pekerja. So sangat ramai orang sebenarnya bila anda buat iklan jawatan ni akan ada ramai je orang apply. Tapi biasa yang apply dekat My Future Job ni orang yang dah dibuang kerja lah biasanya. So ramai sangat yang akan apply. Okay. So bila anda iklankan jawatan anda ikut kategori semua, masukkan je detail nama jawatan, contoh jawatan apa? Pembantu pemasaran dan jualan, contohnya nama jawatan tu. Letak je lah detail tu. Ikut je berapa gaji semua, ikut. Okay. So bila kita iklan, contoh katakanlah kalau kita nak pekerja daripada My Future Job cari, akan adalah orang-orang yang daripada My Future Job tu, pekerja-pekerja yang tengah mencari kerja tu, dia akan apply dengan kita. Akan ada satu. Yang kedua, sekiranya kita dah ada pekerja, contoh katakanlah macam Puan Fauziah tadi, belum daftar kan? Kita dah ada pekerja kita sebelah orang. So macam mana nak buat? Kita suruh dia orang daftar dekat My Future Job ni sebagai pekerja dan dia orang ni kena apply dekat jawatan kosong tu. Apply dekat jawatan kosong tu. Alright? Apply dekat jawatan kosong tu. Boleh Alright. Apply dekat jawatan kosong tu, bila apply dekat jawatan kosong tu, kita pun approve. Majikan approve. Settle situ. Boleh senang je. InsyaAllah senang. InsyaAllah kita bantu sampai jadi. Alright. So ini yang pertama. Bila dah approve dah sebenarnya dah berjaya dah.
dah lulus dah. Pintu pertama dah settle. Kena melalui My Future Job sebab apa? Ini adalah gateway tuan-tuan. Ini adalah pintu masuk. Pintu masuk kepada majikan ataupun staf untuk apply penjana kerjaya. Okey, sekarang kita pergi kepada Portal Assist Perkeso tuan-tuan. Portal Assist ni adalah laman web dia assist.perkeso.gov.my. So dekat sini apa perlu buat? Dekat sini kita dah approve tadi kan pekerja tu. So apa kita perlu buat? Kita apply je lah. Maksudnya masuk je, kita login dekat sini. Tuan-tuan yang dah daftar sebagai majikan tu mesti ada maklumat ni, email address, boleh login dekat sini. So bila anda login, staff yang kita ambil tadi tu daftarkan dia orang dekat sini. Masukkan maklumat dia orang, masuk IC semua. Daftar. Perlu terus syarum ke? Tak perlu syarum. Portal Assist tu ada, alhamdulillah dah boleh access, dah boleh siap terus ni. Minggu depan rasanya dah boleh apply dah ni. Boleh dapat terus insentif insya-Allah. Okey. Boleh apply terus. So, daftar je pekerja tu ikut kategori, sok-sok, IAS semua. Boleh pilih sama ada nak terus bayar ataupun nak bayar caruman bulan seterusnya. Kalau nak buat backdated, buatlah backdated. Boleh buat backdated. Maksudnya pekerja tu dah bekerja bulan 7 sebenarnya kan. Kita dah carum dia. Cuma hari ni baru kita masuk dalam esok. Boleh je macam tu. Okey? Okey? Right? Sebenarnya apa-apa pun benda-benda ni pun memang kena direct dengan orang Perkeso lah sebenarnya. Kalau anda perasan masa mula-mula anda daftar dengan Perkeso tu sebenarnya pegawai Perkeso pun banyak consult kita sebenarnya. Mereka bantu kita. Saya dulu pun tak buat juga tuan-tuan. Bila tahun lepas ada kesedaran kan, tahun sebelum ada kesedaran. Jadi rasa macam saya start tahu pasal Perkeso sebab ada sharing daripada orang Perkeso sebab untuk owner kan. Puan Hanis iklan jawatan untuk perantis umur 52 apply. Ya Allah, umur 52 Puan ambil tak 52 tahun tu? Risiko tinggi tu. Tapi dia ni kalau kita ambil pekerja, kalau kita ambil dia boleh masuk yang ni lah, atas 40 tahun lah. So kalau kita ambil adalah 60% boleh dapat. 60% daripada gaji, okey lah. Okey, so sini okey perempuan jelas untuk daftar pekerja. Saya rasa semua okey. Tak ambil, kalau ambil memang risiko lah sebenarnya. Risiko. Bukan tak nak ambil. Begitulah, better dia rehat lah. Tapi kalau kita nak bantu dia, mungkin kita bantu cara lain lah. Boleh bantulah insyaAllah. Okey, tapi kalau dia perform boleh je ambil. Okey, so seterusnya tuan-tuan jelas sampai sini jelas sampai sini assist. Yang seterusnya adalah okey, kelulusan 24 jam. Bila kita submit pekerja tu biasa 24 jam sehari settle lah, lulus lah. Dan seterusnya adalah daftar penjana kerjaya puan-puan, tuan-tuan semua. Daftar penjana kerjaya, bila dah daftar dekat assist ni baru daftar sebagai pekerja kita. Untuk dapat insentif belum lagi. So nak dapat insentif kena pergi sini. So sebenarnya dalam proses tuan-tuan cari pekerja tu, buat iklan jawatan kosong dekat My Future Job, dekat sini penjana kerjaya ni, penjana kerjaya.perkeso.gov.my ni, dekat sini anda boleh terus je register sebenarnya. Terus register. Okey? Terus register. Right? So terus register dekat sini. Bila register, anda perlu masukkanlah maklumat syarikat semua. Maklumat PIC dekat register ni. Apa-apa pun kalau ada masalah nak daftar semua, maklum pada kami, ataupun boleh berhubung dengan pegawai Perkeso lah. Tapi perempuan kalau yang sangkut, saya ada kontak lah untuk bahagian penjana ni. Setakat ni mudah lah dia berurusan. Cuma dia pegawai di Terengganu lah. Okay? Dia pegawai di Terengganu. Tapi dia bantu je semua orang. Dia tak kisah mana-mana pun. Baguslah dia. Okay, so register. Yang dah register tu login je lah kan. Nak apply pekerja tu login je lah. Yang belum register, register. Bila register perempuan, dia akan ada pilihan insentif 3.0. Yang sekarang lah. Kalau tak keluar 3.0 ni maksudnya, contoh ada orang tu dia keluar kerjaya gig je. Sebab apa? Masa dia daftar sebagai majikan tu ada isu dia, mungkin ada silap pilihan tu. Bekerja sendiri ke apa ke, mungkin ada masalah situ. Yang tu kena direct dengan Perkeso lah. So pergi pada hiring incentive ni 3.0. So bila pergi sini anda akan daftar employer. Ni dekat sini ni. Biasa dekat employer list ni anda perlu add employer. Biasanya dia akan masuk dekat sini tuan-tuan Ini untuk apply dulu sebagai majikan daftar. Add employer, anda masuk je employer code. Employer code ni apa? Kod majikan lah dengan Perkeso tu.
Macam saya dia ada F something nombor tu. Kan? Macam perempuan semua mungkin ada nombor-nombor masing-masing. Okey. Yang tu kena tengok dalam ACES portal ada. Okey. Dah daftar situ, tuan-tuan dah daftar situ, follow lah, dia ada step-step dia. Sebenarnya dia ada step kejap saya kena cerita dulu untuk pendaftaran tu. Okey. Biasanya bila kita isi tu, daftar sebagai employer tu, ini maklumat-maklumat yang anda perlu isi lah. Biasanya. Employer code, lama terkeluar, tak apa. Okey, registration, SSM semua, maklumat ni semua kan. Nombor pekerja semua anda masukkan je lah. Maklumat-maklumat ni semua, detail-detail ni. Biasanya cabaran dia adalah dekat sini, BRN ni. Perempuan BRN ni adalah Business Registration Number. Sebenarnya nombor SSM kita je sebenarnya. Cuma dia perlu verify dengan bank. Sekarang dekat sini dia ada template. Kalau nampak sini ada download here ni. Bila download template ni, anda isi je balik BRN, nombor SSM anda dekat sini. Kena bawa borang ini pergi ke bank account anda, current bank account tu. Kena pergi minta dia orang bantu. Boleh ke? Sebab saya nampak macam sangkut sikit. Dan masukkan letterhead company masing-masing dekat sini. Masukkan letterhead company, bawa surat ni, pergi dapatkan cop rasmi daripada bank. Okey, sehingga sini okey ke Sekarang tengah sangkut kat attachment BRN, kena pergi bank dulu. Alright. Okey. So sekarang dah clear ke Saya jelas ke? Okey. Dekat borang tadi settle, apply BRN, lepas tu SSM dan biasa dia minta statement bank lah bawah sekali tu. Follow je insya-Allah. Yang ni follow je, layan je. InsyaAllah okey. Okay. So jelas ke? Sebab saya nampak macam video saya sangkut. Sekejap saya tengok. Jelas Alhamdulillah. Okey, baik. So dekat penjanaan perkeso ni setelah daftar semua, bawah tu financial statement. Betul, statement bank. Alright. Saya punya phone je. Okey. Financial statement ni tuan-tuan dekat bawah ni SSM ni dia akan ada financial statement dengan bank statement lah. Financial statement tu financial statement ni dekat bawah ni biasanya dia perlu sebenarnya lebih kurang je. Financial statement ni dia nak yang latest statement lah. Dia nak tengok account anda ada berapa. Lepas tu statement bank lah, dah masukkan lah. Okay. Nanti anda dah buat, nanti anda akan nampak insyaAllah. Right. So dah settle sini, anda submit je, tunggu kelulusan. Lepas tu apa yang anda boleh buat dekat sini? Yang ni daftar akaun majikan yang saya ceritakan tadi. Daftar akaun majikan. Isi detail syarikat, PSC, BRN, template provided. Alright. So lepas pada tu tambah vacancy. Okay, tambah vacancy. Jawatan yang kita iklan dekat manufacturer job tu, kita perlu copy link. Kita kena daftar vacancy dekat sini. Dan kita perlu tambah pekerja. Pekerja yang kita dah buat tu, kita apply dekat sini. Biasanya macam mana tambah ni, kita perlu masukkan IC. Dan tuan-tuan kena take note yang ni, pilihan mobility. Masa dekat tambah pekerja tu dalam penjana ni, anda kena tick, anda kena tandakan yang pilihan mobility ni. Sebab apa? Kalau tak tanda tak dapatlah yang 500 ataupun 1000 tu. Okey. Jadi rugilah kat situ. Okey. Dah submit follow kelulusan. Dan benda ni yang manual penjana Kerjaya ni ada manual. Perempuan tu semua dah dapat dah manual masing-masing. Dah dapat dah manual. Dah ada ke manual? Kalau tak ada, saya suruh tim saya terus masukkan dekat chat ni. Okey, terima kasih Tuan Faiz. Okey, ulangi mobility Yang mobility ni, masa tambah pekerja tu, Cik Aziz, masa Puan tambah pekerja ni, kan, biasa bila tambah pekerja tu, kita masukkan IC lah. Kita buat tambah pekerja tu, kita masukkan IC. Bila masukkan IC tu, dia akan pilih kategori gaji semua kan. So dia akan ada satu pilihan mobility. Kena tick. Dia tick je. So tick je pilihan mobility. So pilihlah. Kalau tak buat, tak dapatlah rugi. 500 juga tu kalau walaupun pekerja kita dekat, dia bagi 500 juga tu. So ibarat macam fund untuk bantu pekerja tu lah sebenarnya. Kalau jauh lebih 100 kilo dapat 1000.
Okay, so sekarang Cik Said dah bagi dekat chat tu ada 2 manual, satu SOP pendaftaran, yang kedua user manual untuk My Future Job. Boleh download terus puan-puan download terus. Boleh download terus, simpan dalam phone ataupun dalam laptop tuan-tuan download terus. Macam saya cek dalam akaun dia tulis termasuk mobility tapi duit masuk ikut bilangan staff je. Mungkin dah dapat itulah kena macam mana cakap benda tu sebab ni dia masalah dia cabaran dia Perkeso ni dia bayar insentif, dia tak bagi tahu tau staff bayaran tu untuk staff mana. Kadang-kadang dia bayar tu dia dah include ke tak include, dia bagi lamsam seketul macam tu. Tu masalah dia. Okey, tak apa, nanti kena check dengan orang Perkeso lah. Dan satu lagi, sekarang ada manual penjana kerjaya. So untuk anda yang tak jelas tentang penjana kerjaya ni, boleh pergi kat sini lah. Alright. So yang seterusnya ini portal lagi. Okey, baik. So dah settle daftar latihan ni semua, tuan-tuan dapat kelulusan. Lepas tu kena buat apa? Bila dapat lulus, tuan-tuan dapat email ke apa ke, ada status dia, approval untuk staff tu. Katakan ada lulus, macam puan Cik Aziz dapat dah duit tu semua, dah dapat insentif, sebenarnya terus boleh pergi pada step keempat. Pergi mana? Daftar latihan. Daftar latihan kat mana? Daftar latihan kat sini. Dekat portal yang sama, Penjana Kerjaya. Beza dia pergi dekat mana? Pergi dekat bahagian training. Okey, training. Buka portal 3.0, pilih training program, buat new application, dan kami punya kategori, kami punya company punya kategori, dia duduk di bawah professional training. Professional training. Right? Professional training. So, anda boleh pilihlah General SDG dan pilih khusus. Contoh macam ni. Okey, anda login dekat sini, dia ada application list, training program, professional training. So bila anda cari, dia akan keluar modul-modul yang ada dekat sini. So bila anda pilih saja kelas online, katakan online lah sekarang puan-puan online, digital marketing, katakan digital marketing ataupun customer service. Bila anda pilih situ, online, kita boleh masukkan IC staff mana yang kita nak hantar tu. Kita boleh apply kat situ. InsyaAllah settle benda. Ini contoh-contoh yang dah berjaya dan yang ada rejected ni. Ni bila submit, ni baru submit ni, under review ni baru submit, dia hantar untuk self development. Ni baru lagi minggu 2-3 minggu lepas dibagi kepada saya. Ni contohnya. Dan staff ni dah pergi dah, digital marketing dah pergi dah staff tu. Dah pergi training dah. Yang self development je kita akan buat mungkin hujung bulan ni ataupun awal bulan 10. Okey, so kalau puan-puan cepat bolehlah staff puan-puan join sekali program tu. Okey. So ini approve, maksudnya approve hijau. Yang reject ni ada sebab dia. Mungkin faktor reject ni ada macam-macam faktor lah. Yang ni kena comeback kepada orang Perkeso lah. Sebab apa? Boleh jadi kerana jawatan yang kita apply tu dia tak match dengan modul ni. Modul training. Mungkin boleh jadi. Ataupun ada beberapa sebab lain lah yang tu kena direct kepada orang Perkeso. Okay. So itulah cerita dia training kami. Alright. Dan SDGs dan Berhad. Alright. Okay. So, tuan-tuan, puan-puan semua jelas ke setakat ni? Sebab kalau tak jelas part mana, saya nak minta Cik Said buka satu persatu website tu supaya anda nampak juga malam ni. Okay, setakat ni jelas ke? Jelas ke? Perlu ke tunjuk untuk manual tu? Cik Said ada? Cik Said? Ada bos. Ada ready ke untuk tunjuk yang My Future Job tu? Boleh. Boleh boleh saya mungkin boleh share terus step untuk buka My Future Job dan macam mana nak buat iklan sebagai majikan. Maksudnya majikan nak buat iklan jawatan tu macam mana cara dia? Wajib atas staff untuk latihan. Puan Hanis macam ni. Dia tak wajib tapi kalau tak hantar rugi sebab staff kita yang dapat insentif tu dah dapat dah pun peruntukan. Dan kalau macam saya maklum tadi, sekejap saya share slide balik. Sekali lagi, sementara saya ikut. Di bidang kami, bila anda hantar staff tu, ini hak anda yang kami bagi. Puan Hanis, majikan yang hantar training kepada kami akan bagi kepada majikan tu 200.5. Kalau puan tak nak 200.5 ni, tak apalah, tak ada masalah lah. Itu yang pertama, tak nak tak apa. Okay, yang kedua, allowance latihan. Ini Perkeso bagi untuk staff. Itu hak dia jadi. Hak majikan ke, hak staff ke,
Ini perkeso bagi. Okey, dia di bawah program tu. Lepas tu, itu kalau tak nak juga tak apalah. Tapi yang ni perkeso akan bagi juga melalui akaun syarikat kita. Okey, perkeso akan bagi. Yang ketiga ni, latihan ni. Sayang, sebab apa? Training ni tuan-tuan, setakat pengalaman saya lagi belajar ilmu pengurusan bisnes semua, nak kembangkan bisnes tuan-tuan, kita perlu ada training untuk staff, untuk kita bangunkan jiwa dia. Sebab apa? Staff kita yang pergi training, dia akan bertindak cara dia berbeza daripada dia sebelum pergi training. Saya punya staff sendiri pun, sebab ni training company saya. So, saya katakan setiap kali program saya suruh dia join. So, alhamdulillah saya nampak ada improvement staff tu. Sebab apa? Dia ada dia flow the process. Dia proses untuk jadi lebih baik tu. Setiap training provider bagi allowance yang sama ke? Wallahu a'lam bissawab, Cik Aziz. Kami tak tahu yang tu. Kami pun tak ambil tahu pasal training provider yang lain. Ini yang kami bagilah, yang kami bagi. Ada kami ada yang tak bagi pun. Sebelum ni kami tak bagi pun. Tapi oleh kerana kami tengok macam staff majikan dah ambil ramai staff ni, rasa macam kena bagilah. At least dia membantulah sikit seorang. Okey. Boleh Cik Aziz? Dia bukan allowance lah, kita bagi token lah sebenarnya. Staff lama, mu'alimah, baik. Puan mu'alimah tanya, staff lama boleh hantar juga ke? Kalau staff puan, dia puan macam ni. Sebab training ni online. Staff lama sebenarnya boleh je join sekali. Saya join program yang bayar RM5,000 pun, dia kata macam ni, kelas online, pasanglah kat TV besar dekat office tu. Kan? Lepas tu dia join lah sekali. Atau kalau staff kita ramai, kita hantar ramai, saya boleh je bagi keizinan. Puan-puan, sebenarnya training ni dia atas kawalan kami. So kalau anda nak staff lama nak join, sebenarnya kami tak larang pun sebenarnya. Masuk je, tak kena bayar pun. Kan? Yang boleh claim tu dengan yang dapat GL tu lah. Yang tak GL ni staff lama nak join je lah. Kan? Ilmu. Saya belajar ilmu ni kena consider tuan-tuan. So insyaAllah yang mana hantar staff ada request untuk staff lama join, bagi tahu, inform kami. Kalau saya punya team tak bagi, tak boleh sebab dah ramai, bagi tahu saya, cari nombor kontak saya. Saya bagi juga insyaAllah. Okay, don't worry, kita bantu. Sebab orang nak belajar, yang kita masalah ni orang tak nak belajar, tu yang kita masalah. Yang orang tak nak hantar ni, yang nak hantar staff kita welcoming insyaAllah. Right. Okay, so jelas benda ni, yang mana belum jelas tentang kami sebagai training provider, sebab apa nak hantar training, ini yang kami bagi pada anda dan ini yang perkeso bagi. So grab lah peluang ni, sayanglah staff kita dapat tu, kita nak bagi training mungkin tak sempat. So at least kita ada peluang ni, boleh bagi training. Satu lagi, kalau anda staff anda ramai, katakanlah 20 orang, saya ada 20 orang staff ni, boleh tak saya nak bagi training sendiri? Boleh bincang. Boleh bincang. Silat-silat jadi orientasi terus untuk staff tu. Okay? Boleh bayar ke? Tak bayar. Saya bayar pula pada puan. Sebab jadi trainer ke apa ke, kan? Mungkin. So kita akan collaborate lah. Kita akan ada kolaborasi untuk bantu sama-sama. Tapi kalau puan nak bayar juga, boleh. Tak ada masalah. Sebab benda boleh tolak income tax kan? Tuan-tuan, ni bulan berapa ni? Bulan 9 kan? Dah boleh plan dah income tax untuk sebab training apa-apa belanja untuk staff kita boleh tolak tax. Okay, so itu berkaitan dengan ni lah. So Syed ready untuk cerita tentang harap menjawab semua soalan yang bertanya ni. Cik saya akan cerita tentang My Future Job dan seterusnya Assist Portal dan seterusnya adalah Penjana Berjaya. Kita masih dalam 15 minit je lebih kurang untuk settlekan semua, insyaAllah. Lepas tu sekiranya ada soal jawab kita settlekan. Right. Boleh Syed? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya terus kepada portal My Future Job dululah sebab untuk first step. Okey, selepas tuan-puan register dekat bahagian bawah ni, dekat register, puan akan boleh login masuk. Dan selepas login masuk ke My Future Job, okey, saya tunjukkan teruslah kalau mungkin ada yang tak pernah iklankan lagi jawatan kosong dekat My Future Job. Okey. Jadi ni contohlah apa yang tuan-puan akan nampak bila login masuk dekat My Future Job dan mula klik iklan. Okey, dekat atas ni maklumat jawatan tu, nama jawatan, kemudian kategori, dia ada pengurusan, ada
macam apa ni, dia ada finance, dia ada management business. Jadi cari yang apa ni, kategori yang sesuai untuk jawatan yang kita iklankan. Kemudian yang ni optional sahaja, tak perlu masukkan. Kalau dia sebenarnya exco code tu dia sebenarnya dia code untuk occupation tu, kategori tu sebenarnya. Kalau tahu boleh masukkan, kalau tak tahu boleh tinggalkan optional. Okey. Kemudian jumlah jawatan yang kita nak ambil pekerja tu, berapa orang pekerja kita nak ambil, masukkan kat sini. Kemudian level dia executive ke senior executive. Kemudian related skill ni mungkin skill-skill yang kita nak lah kalau perlu. Kalau perlukan public speaking ke, masuk kat sini, English ke apa, semua masuk kat sini. Kemudian education level, field of study, yang ni mungkin berkaitan dengan sijil kelayakan dia untuk masuk jawatan tu. Bidang yang dia study lah dia study. Kalau ada. Okey, kemudian masukkan sektor syarikat kita, bisnes ke ataupun apalah berkaitan, contoh bakery ada? Bakery. Ada. Trading ke? Trading. Okay. Tu masukkanlah apa-apa kan? Masuklah abang. Okey, masukkan kat situ. Kemudian masukkan sekilas maklumat, sebab yang ni yang pemohon akan nampak nanti. Okey, tuliskan sedikit job description, kemudian bahasa semua sekali. Yang ni mungkin kalau kita nak terima yang OKU, yang dalam upaya tu, kita bolehkan tuliskan kat sini lah. Disabilities. Okey. Lepas lihat bahagian pertama untuk occupation saya tak ada. Yang mana? Tak apa. Teruskan. Okey, kemudian terms dia, status jawatan yang kita iklankan, permanent ke, temporary ke. Kemudian jumlah waktu kerja, ada shift ke ataupun tak. Kemudian gaji dekat sini dibuat optional. Jadi kalau tuan-puan nak bagi tahu siap-siap pun boleh, tak nak bagi tahu pun boleh. Kemudian gaji dekat sini, actual ni yang ni wajib bagi tahu. Yang ni range, yang ni gaji betul yang kita akan bayar. Sebab jadi kalau tuan-puan nak bayar gaji paling rendah pun kat sini wajib letak 1,200. Nak letak kalau katakanlah ni ikut ni lah, kalau perantisan 1,200. Kalau yang kategori B40 tu 1,500 lah. Okey. Kemudian ada job start date. Yang ni tarikh mula bekerja. Okey, kemudian bahagian yang ketiga, yang ni bahagian yang apa kata apa? Yang ni lah yang selalu majikan silap. Kat sini. Kalau jawatan tu memang kita nak open untuk perantis saja, okey, kita buang tik yang dekat bahagian lain. Okay, kalau tuan-puan nak open juga untuk yang pernah bekerja, yang macam tadi kan ada yang puan tu tanya kenapa umur 50 pun ada yang apply. Yang ni mungkin dekat bahagian ni lah yang puan tik. Sebab bila puan tak tik, dia tak dapat jumpa jawatan ni. Okey, ataupun kalau dia jumpa pun dia tak boleh nak apply sebab tak sesuai untuk dia. Okey, jadi dekat sini tuan-puan kena alert sikit lah. Kalau kita nak open untuk perantis sahaja, kita open my apprentice saja. Kalau kita nak ambil juga mereka yang ada dah pernah dicarum perkeso, dah pernah dicarum, kemudian dia berhenti selepas 2 bulan dia nak bekerja dengan kita, yang tu dah akan masuk di bawah Hire Malaysia bawah 40. Jadi kita kena tik siap-siap dekat sini. Jadi dua jawab yang ni yang common lah. Okey, kemudian yang ni kalau kita nak ambil yang atas 40 tik kat sini, kemudian yang OKU kat sini. Okey, kemudian lepas siap bahagian ni, kita pergi ke last setting. Okey, contact pegawai yang mungkin yang pemohon tu dia akan contact. Kemudian kalau kita tik yang ni kita akan wajibkan pemohon tu untuk attach resume. Sebab kadang-kadang ada yang dia ada pemohon ni dia tak sediakan resume. Jadi kalau dia tak sediakan resume, selagi dia tak boleh nak apply. Jadi cara selamat jangan tik. Nak cara selamat jangan tik. Satu lagi, kalau staff sedia ada kan baru nak apply, tak payahlah buat resume sebab takkan staff kita yang dah kerja pun nak kena bagi resume. So maksudnya tak payah attach lah. Buat tak payah tik lah, tak payah buat mask untuk hantar lah. Okey. Dan yang ni vacancy start and end date ni tempoh iklan tu. Berapa lama kita nak iklan ni ada dekat apa ni, dekat my future job ni. Sebulan ke. Kalau kita buat custom
Mungkin kita nak iklankan 3 hari saja. Hari ini berapa bulan? Hari ini 16 hari bulan. Mungkin kita nak start 17 hingga berapa? Sampai 21 saja. Tak ada masalah, tak ada isu. Apply. Mungkin kita nak, kalau tak kita, kalau andai kata kita dah silap letak lama, kita buat sampai 3-4 bulan kan, kita boleh offkan balik manual. Kita boleh offkan balik manual nanti. Okey. Tapi ada satu ni lah orang kata apa, macam Try on jawatan ni tak boleh? Remedial untuk puan-puan semua. Nak on terus. Nak on terus yang tadi. On je lah. On je. Nak setting lah sekali tu kan. Jadi, Tukar nama jawatan je. nama jawatan Contoh apa ni puan? Contoh Bantu pemasaran jualan lah. Pembantu pemasaran dan jualan. alright. Jadi yang lain pun dah okey. Okey, semua dah okey. Kita tulis bahagian setting. Okey, yang ni mungkin kita Bulan terus. Tu ambil yang tu ya. N1 month. 1 month terus Ah. Okey, 1 month. Okey, yang ni vacancy Aktif. status ni kita aktifkan. Terus close. Okey, jadi bila dah semua okey ni, iklan kita tadi dia akan terus live. Yang ni. Dah ada dah. Kalau tuan-puan nak try So orang boleh apply lah. Saya share lah link ni dalam grup. Kalau ada nak apply. Dia masuk Apply boleh. Kita approve tak approve tu lah. Link tu nak digunakan masa isi penjana nanti. Okey. Jadi link yang dekat bahagian atas ni, kalau mungkin tuan-puan blur sebab nanti bila dekat penjana nanti dia akan minta link. Jadi kita nak tahu link jawatan tu yang mana, bila kita tekan sahaja jawatan yang kita iklankan, link dia ada dekat bahagian paling atas ni. Ni adalah link dia. Okey. Jadi dekat My Future Job ni, apa yang tuan-puan perlu buat lah, bila ada permohonan daripada pekerja kita, bila ada permohonan, yang ni yang kita kena buat. Contoh jawatan yang saya dah iklankan sebelum ni. Okey, ini contoh. Sekejap. Ini. Yang ni. Ni contoh-contoh jawatan yang kita iklankan dan ni pemohon-pemohon untuk jawatan tu. Jadi status kita kena buat status dekat bahagian action ni, dekat bahagian paling kanan ni tekan invite for interview ke, confirm. Yang ni wajib. Lepas kalau kita nak dia masuk dalam sistem, wajib tekan confirm. Tapi kalau tuan-puan masih lagi tak kenal pekerja tu, nak interview dulu ke, boleh. Boleh lah yang lain-lain ni. Tapi yang wajibnya confirm employment. Bila dah confirm dan employment ni, maknanya dalam status, dalam sistem Perkeso, dia dah ada seorang pekerja yang dikonfirmkan melalui My Future Job. Okey. Dekat bahagian bawah ni boleh dah tengok, dekat bahagian bawah ni ada cadangan daripada pihak Perkeso untuk mereka yang sesuai dengan jawatan tu, kita boleh invite mereka lah kalau nak open lagi jawatan. Oh, dia ada terus match dengan pekerja-pekerja lain Ya, betul. Wah, bagus kan. Dekat bahagian bawah ni. Saya jarang masuk sini. Ada sekarang Ramai ni, beratus ni. Kalau check beratus, sampai 6,000 page dia ada. Ramai sangat-sangat. Kalau tak memang nak random bagi pekerja, memang ramai. Memang kalau ikutkan My Future Job ni, kalau follow Perkeso punya website dekat website pula. Perkeso punya page dekat Facebook, setiap hari dia update berapa banyak jawatan kosong yang ada, berapa banyak pemohon baru, berapa banyak pencari kerja baru, setiap hari dia update. Jadi puan boleh tengok kat situ. Memang ramai sangat candidate yang kita boleh cari dekat My Future Job. Tapi kalau memang kita dah ada pekerja, just open dan minta kerja kita apply. Okey, baik. Okey, saya copy link tu nanti bagi dekat chat. Ada soalan, satu iklan satu jawatan ke? Betul. Satu iklan satu jawatan. Kan? Tapi boleh je satu iklan tu kita nak, kalau pekerja sedia ada, kita buat je satu jawatan. Lepas tu dia apply je lah kan. Tapi biasanya dia satu jawatan, satu iklan lah. Dia tak combine sekali. Right? Okey, baik. So maksudnya kalau yang macam Cik Said bagi link ni kan, so kalau kita nak bagi pekerja kita yang dah sedia ada tu, kita nak masukkan dalam sistem ni, kita bagi link yang sama juga. So nanti dia akan isi lah, dia login dekat dia punya portal dia apply je lah. Untuk kita approve je lah. Right? Okay. So ada soalan ke tentang My Future Job setakat ni? Setakat ni harapannya clear Ni adalah kali pertama kami cerita sedetail ini.
kepada kepada majikan sebenarnya. Okey. Itu tentang clear. Alhamdulillah, alhamdulillah Cik Aziz clear So, kalau dah clear, jom kita pergi Assist portal. Ini portal kedua. Portal kedua. Okey. Assist portal. Okey, yang ni Assist portal. okey, untuk majikan yang dah ada akaun, ada ID, boleh login teruslah dekat sini. Yang tu Jadi rasanya Puan Aziz ada ID ni kan? betul. Puan Aziz nak login ni sekejap. Okey, kejap ada soalan kejap Kalau macam saya, MyFutureJob punya akaun memang dah ada tapi nak login balik tak boleh. Dah buat reset password tapi email masuk 8 jam selepas tu. Boleh ke kalau nak buat akaun? Okey, sebab akaun MyFutureJob ni dia akan link dengan email kita dan juga majikan kod tu. So apa-apa Tuan Faiz gini, boleh PM saya. Saya bagi nombor orang yang jaga MyFutureJob. Kontak dia, minta dia reset. Boleh? Nak ke? Okey ke macam tu? Sebab satu majikan, satu MyFutureJob kan. Satu majikan, satu akaun. Okey. Saya nak bagi dalam ni ke PM saya Mungkin boleh personal terus direct coach. Tak apa, tuan-tuan semua datang sini pun ada daripada mana-mana kan. Tapi tak apa, boleh. Yang ni saya nak tolong tuan-tuan direct. Dia cakap Kak Asma, ada yang datang daripada grup Kak Asma ni. Tak apa, saya bantu terus. Tu ada Cik yang Faizal. tanya, Cik Faizal. Cik Faizal, betul. Kak Asma, Cik Faizal. Bagi nombor Cik Faizal tu kepada yang grup Kak Asma punya. Okey. Yang mana bukan di bawah grup Kak Asma tu, PM saya direct. Okey. Yang mana yang bawah grup Cik Asma tu, Puan Asma tu, pergi direct dia. Tapi kalau nak senang, direct dengan saya cepat. So, ataupun Kak Asma nak suruh saya direct pun boleh. Kak Asma tengok je. Senang, kita bantu terus. Mudahkan. Puan Aziz boleh buka ke yang Assist? Boleh. Buka Assist. Okey. Right, ni portal Assist, assist.perkeso.gov.my. Ini portal untuk majikan yang Puan Asma dia akan bagi dekat grup dia lah. Yang mana bukan grup Puan Asma tu boleh direct saya. Berkaitan dengan portal Assist ni, portal ni hanya akan dapat sekiranya majikan dah berdaftar dengan Perkeso. Maksudnya dah dapat ID daripada Perkeso lah. Kalau tak dapat jangan tanya saya kenapa tak boleh masuk. Memang kena dapat dulu baru boleh masuk. Jadi masukkan email yang kita register lah. Kita register. Sebab yang benda ni dia kalau majikan pernah mencarum sebelum ni, dah bayar caruman kepada pekerja-pekerja sebelum ni, bagi saya tak ada masalah, memang dia dah pro lah untuk buat portal Assist ni kan, sebab dia kena daftar baru pekerja saja kan. Okey. Macam ni lah. Jadi portal kita ni akan keluar nama employee code dengan employee name. Jadi untuk pendaftaran pekerja baru, kita registration je lah. Registration Ni ni ZNS bukan nak buka kod lain. Tak, kita buka ZNS je. Dia ambil dekat sini je, update add new employee. Update add new employee ni samalah. Okey, bila dekat sini tekan je portal ni, lepas tu dia akan keluar nama pekerja-pekerja kita. Lepas tu masukkan tarikh dia mula kerja lah. Jadi benda ni kalau ikutkan sebenarnya dia tak adalah orang kata kalau contohlah maksudnya bila ada yang wakil daripada kami nak buat kan. Jadi biasa majikan akan tanya bahaya ke nak bagi benda ni kan. Sebenarnya kalau dapat portal ni kan tak boleh buat apa pun sebenarnya, bukannya kita boleh tarik duit daripada sini ke ataupun apa ke kan. Jadi insya-Allah lah, sebab tu kalau macam coach bagi tahu tadi, TP tak boleh nak buat benda ni, tapi kami nak educate semua majikan supaya pandai buat benda ni, dan nanti walaupun kita dah orang kata tak ada lagi orang yang nak bantu kita, at least majikan tahu benda ni. Biasanya setiap majikan akan ada PIC yang urus benda ni kan. Jadi masukkanlah nama pekerja baru, dan ingat untuk caruman kena carum SOCSO dengan EIS. Bukan SOCSO saja SOCSO dan EIS. Jadi dekat masa nak carum nak bayar tu, dia akan buat pendaftaran lah, satu EIS dengan satu SOCSO. Jadi kena daftar dua-dua lah supaya orang kata lepaslah dengan penjana tu.
Okay, macam tu je lah. So untuk portal assist ni macam ni je lah coach. Macam ni je lah. Macam ni je sebab ada di detail dia. Kita tak ada Maksudnya nak tambah pekerja baru kan. Kalau nak add employer, pergi dekat update dah, add new employer je lah. Klik tu add new employee. Add Dah new klik dah, dia keluar ni. Dia keluar macam ni. Dia kena search for employer code. Dah ada dah ni. Basis tu lah. Dia tak keluar, tadi dia keluar macam ni. Biasa dia akan keluar. Okey dah. Okey dah keluar dah. Okey. Okey, bila dia keluar macam ni, bila type tuan-puan type add new employer, dia akan keluar add employee kat sini. Employee. Kalau employee foreign kat sinilah daftar kan. Okey, bila add employee, okey masukkanlah nombor IC yang kita dah daftar tadi, detail. Okey, masukkan tarikh dia kerja. Yang ni penting. Yang ni yang akan melayakkan dia dapat penjana ataupun tidak lah. Kan, contohlah biasanya kalau kita dah ambil bulan 8, bulan 9 ni, kalau kita nak buat, tak silap saya dia backdated sebulan je boleh. Kalau lewat sangat dia tak boleh, tak silap saya. Kena denda Bukan kena denda, dia tak valid untuk kita apply. Oh, tak apply Tak silap lah. Sebab kalau dalam dia ada, sebab dia ada link dengan untuk dalam my future job semua tu kan. Tak silap saya dia tak boleh lebih daripada sebulan. Lepas tu tuan-puan isi je lah. Bila dah isi, save. Lepas tu dia akan keluarlah dekat senarai employee semua tu lah. Right. Simple macam tu je kan? Simple je, sangat simple. Dalam portal assist yang mana nak buat, simple je. Okey, bila contoh, yang ni untuk registration kalau untuk nak berhenti, contoh dia dah habis dah kontrak 3 bulan kan. Yang ni kena cerita. Kena update dekat portal sebab contoh kalau tuan-puan ambil yang perantisan 3 bulan tapi pada masa yang sama lepas 3 bulan tu sepatutnya dah habis dah. Tuan-puan tak buat tarikh dia berhenti, perkeso assume tuan-puan tertunggak bayaran. Macam tu. Walaupun dia tahu yang tuan-puan ambil yang perantisan tapi kena buat juga resolution untuk dia orang ni. Okey, pergi dekat tadi, pergi dekat bila buka portal, pergi dekat update ni. Ambil update employee resign date. Lepas tu action. Okey. Ni tekanlah sama ada all, dia akan keluar semua nama staff kita. Okey. Lepas tu masukkanlah tarikh date dia yang dia berhenti tu. Right, betul. Madam Fauzia kata betul, ramai tak reti. Tak apa, untuk kali ni sekiranya ada apa-apa boleh direct dengan saya ataupun tim saya lah. InsyaAllah. Setakat ni nampak tak yang portal yang mana majikan ada portal, nampak tak yang bila saya tunjuk ni? Sejelas dah tu, jelas dah. Okay, so last kali kita pergi kepada portal penjana lah. Portal penjana. Portal penjana, siapa? Said. Said. InsyaAllah kita akan bantu madam. Tim kami akan bantu. Yang mana tak jelas tu nanti kita akan bantu. Okey, seterusnya untuk portal penjana, kalau untuk pertama kali lah, tak pernah register lagi sebelum ni, dekat bahagian bawah ni ada create an account. Kemudian masukkanlah maklumat yang diperlukan, simple saja untuk buka account, nama, nombor IC, nombor phone, email untuk dihubungi, kemudian password. Okey. Kalau bila dah submit, dia akan hantar satu email untuk verification. Kemudian lepas dah verify, terus kita boleh login. Okay, saya tu akan tunjuk terus bila login apa yang tuan-puan akan nampak. Okay, yang pertama hiring incentive 1.0, 2.0 ni kalau nak apply memang dah tak boleh dah. Yang ada sekarang ni hiring incentive untuk 3.0. Jadi kita akan masuk terus kepada hiring incentive 3.0. Okay, selepas kita masuk kepada hiring incentive 3.0, benda pertama sekali yang tuan-puan kena buat adalah tekan dekat bahagian employer list, bahagian kiri ni. Okey, tuan-puan akan nampak benda ni kosong lah, tak ada apa-apa. Okey, kosong saja. Kemudian tekan add new employer. Okey, dekat sini tuan-puan masukkan kod perkeso tuan-puan. Sebab sebelum ni ada satu isu
ada satu majikan ni, dia register My Future Job, penjana kerjaya, dia dah masukkan employee code, kemudian tiba-tiba dia terlupa ID untuk log masuk ke penjana kerjaya dan dia buat penjana kerjaya baru. Okey. Bila dia masuk penjana kerjaya baru tu, dia masukkan employee code yang sama, tiba-tiba tak boleh dah. Sebab apa? Dah digunakan. Jadi tuan-puan kena ingat betul-betul, bila dah gunakan penjana kerjaya penjana kerjaya ni, pastikan email tu disimpan dan password tu disimpan dengan baik. Kalau ada isu macam yang orang saya ceritakan tadi tu, yang boleh selesaikan masalah ni hanyalah pegawai daripada Perkeso. Kita kena minta tolong pegawai Perkeso untuk disetkan balik ID. Sebab sekali sahaja, satu syarikat boleh register satu sahaja penjana kerjaya. Okey. Selepas nanti dia akan adalah maklumat-maklumat yang diperlukan untuk apa ni, untuk macam yang Coach Najib tunjukkan tadi tu kan. Maklumat berkaitan dengan macam ni. Maklumat berkaitan dengan pendaftaran. Inilah contohnya. Ni antara maklumat yang diperlukan, masukkan semua sekali. Selepas dah selesai, okey, selepas dah selesai, bolehlah mulakan buka jawatan. Masukkan jawatan kosong dekat penjana kerjaya. Tekan butang vacancy, add new vacancy. Okey, employee, okey, dekat bahagian atas pilih majikan yang kita daftarkan tadi, ZNS. Okey. Kemudian vacancy link URL. Okey, yang ni lah fungsinya link yang kita iklankan jawatan kosong dekat My Future Job. Jadi bila kita login balik, boleh keluar sekejap. Untuk iklan yang kita dah iklankan, kita tengok My Vacancy. Kemudian kita tekan sahajalah mana-mana jawatan yang kita nak daftarkan tu. Okey, kita ambilkan link dekat bahagian atas ni. Kita copy link. Kemudian kita akan masuk ke penjana kerjaya. Okey, paste link tu dekat sini. Pastekan link tu dekat sini. Nanti pegawai Perkeso dia akan check balik. Betul ke kita iklankan jawatan kosong? Sebab itulah sebagai peringatan untuk tuan-puan semua, pastikan tuan-puan tidak memadam ataupun delete. Jangan delete. Jangan padam, jangan delete benda ni. Kalau nak off tak apa, tapi jangan delete. Biarkan macam tu je. Banyak iklan yang kita iklankan sebelum ni. Biarkan macam tu je. Sebab kita ada kemungkinan kita akan guna balik. Jadi tak perlu delete lah. Okey. Dan seterusnya, okey, vacancy mula jawatan kosong, jawatan tu bila mula bekerja, katakanlah kita mula ke 1 Oktober 1 Oktober. Ni iklan yang kita iklankan tadi. Tarikh iklan. Macam tadi kan, kita iklankan, iklan ni dia aktif berapa lama tadi? Kita buat sebulan tadi kan? Kita buat sebulan, tadi kita buat 17 hingga 17 Oktober. 16 Oktober. Okey. Position title ni nama jawatan. Okey. First, yang ni kalau kita tick ni, yang ni maknanya jawatan yang kita iklankan tu untuk orang yang bukan Malaysia juga. Malaysia Education. Vacancy is for the purpose of hiring local talent replacement foreign worker. Yang ni kalau apa ni, yang kita ada satu skim yang apa ni, pekerja tempatan menggantikan pekerja foreigner tu. Kalau melibatkan yang kes macam tu, yang tu kita tick kat sini. Okey, kemudian so yang ni berkaitan dengan jawatan marketing. Okay, advertising and marketing. Kemudian source of job portal, My Future Job. Okay, ni number vacancy, jumlah jawatan yang kita nak daftarkan dekat penjana kerjaya ni. Katakanlah saya buat 10. Okay, dekat bahagian ni clear ke tuan-puan? Untuk masukkan dekat sini clear ke? Clear dah. Clear, okay. Kemudian boleh terus submit. Okay. Lepas dah selesai bahagian ni, tekan dekat bahagian vacancy tadi. Nampak? Dah ada jawatan yang kita masukkan. Nama jawatan. Yang ni tak ada apa-apa lagi tuan-puan. Yang ni baru nama jawatan. Apa yang seterusnya kita kena buat? Kita kena tekan add new employee.
kemudian kita kena masukkan IC pekerja yang kita dah daftarkan dalam sistem ASIS. Dekat sini pun ramai majikan staf. Sebab ditanya kenapa nama pekerja tu tak ada, kenapa dia masukkan IC tak valid. Yang tu kena refer dengan apa yang kita daftarkan dalam sistem ASIS. Dia ada kadang-kadang ada isu pekerja tu dah dapat skim sebelum ni daripada majikan sebelum ni, majikan lain. Yang tu pun boleh check dengan pihak PKSO. Sebab apa nama dia tak ada dalam sistem penjana. Sebab sepatutnya kalau dah ada dalam sistem ASIS, nama dia akan muncul bila kita masukkan nombor IC dekat sistem penjana. Okey. Masukkan dekat sini, masukkan nombor IC, kemudian submit. Okay, kita dah masuk sampai kalau macam tadi kan 10 jawatan kita dah masukkan 10 orang staff, dah submit, dia akan tukarlah status. Saya tak boleh tunjuk je. Tak boleh tunjuk lah. Okey. Kita kena buka yang company lain satu lagi lah. Tapi tak apalah, okey lah tu nampak lah kot situ. Bila dah add tu, dia akan dapat lah ada status staff tu sebenarnya, permohonan dia macam mana. Betul. Punya status tu dia akan tulis kat sini lah, kita akan nampak lah status untuk setiap pekerja yang kita daftarkan untuk jawatan tu. Jadi untuk penjana kerja dekat ni je lah. Kemudian bahagian training lah pula. Kalau tadi nak tunjuk ke coach? Training saya tunjuk dah tadi, tapi bila dah lulus yang permohonan staff insentif ni, bila dapat approval baru boleh apply dekat training program ni. Klik je training program. Klik je site training program. Application. Pergi dekat new application. Dekat sinilah kena cari program dekat bahagian professional training. Kami punya company, kami punya latihan duduk dekat professional training. So anda perlu cari dekat professional training lah. Professional training baru search. Okay, ingat tu sebab kita daftarkan company kita dekat bawah professional training. Jadi boleh search itu ZNS. So terus keluar kat bawah tu nama program. So kalau klik satu, contohnya klik digital marketing tekan online. Bila klik online, terus kita boleh tengoklah modul-modul program semua dan terus kita boleh apply. Maksudnya kita boleh pilih lah staff kita tu, masukkan IC staff. Okay, bila masuk IC staff, terus dapatlah insyaAllah. Boleh akan ada step seterusnya lah. Apa puan-puan, tuan-tuan, sekiranya ada cabaran, boleh refer kepada grup yang anda masuk balik, kan? Anda masuk daripada grup mana tu kan? Boleh refer dalam grup tu. Sekiranya saya ada dalam grup tu, PM saya. Okay? Boleh PM saya ataupun kalau Cik Said ada, boleh PM Cik Said. Kita akan bantu puan-puan. Sebab kita tak nak majikan-majikan yang dapat penerangan ni terlepas, kesian. Sebab dah ambil staff ramai dah sebenarnya insyaAllah. Saya nak tanya Madam Fauziah ada daripada grup mana, Madam? Mungkin daripada grup atau mari dengan kawan-kawan. Saya tak tahulah sebab saya dimasukkan dalam grup ni je. Grup mana tu? Maksudnya waktu hari itu tu terus masuk program dalam ni je. Saya tak tahu saya dibawa oleh siapa. Daripada Terengganu kan? Terengganu. Ni daripada tim ni. Tim KH kot. Oh, KH. Daripada KH. Puan ada nombor saya kan? Dalam grup tu ada saya kan? Ada. Sebab saya bagi link dalam grup tu. Nanti boleh PM saya. Okey. Saya PM tuan ya. Terima kasih. Baik. Okay. KH pun dia baru ni dia pening juga benda ni. Sebenarnya yang uruskan hari itu pun, yang uruskan KH punya SOKSO pun saya juga. Kami saling buat lah. Tak apa. Ada apa-apa bagi tahu. Kita tolong insyaAllah. Okey, terima kasih tuan. Alright. Okay. So tuan-tuan, puan-puan semua, harapannya jelas semua. Ada soalan ke? Sekiranya ada, inilah masanya. Boleh nak bertanya apa-apa. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang tentang penjana kerjaya ni. InsyaAllah sebab kali kita dah cerita semua dah. Sekejap Tuan Najib. Ya. Saya punya akaun yang penjana kerjaya tu dia dah ada sebenarnya, tapi bila masuk je password tu dia cakap kena verify balik. Macam mana ada 2 kali? Tak apa, yang tu come back kepada saya balik ataupun Cik Zain. Okey.
Terima kasih Tuan. Okay, nanti saya akan bagi supaya boleh Cik Said tengok ke refer macam mana. Boleh okey, kita pergi pada pegawai perkeso ke. Kita pergi. Okey. InsyaAllah minggu depan boleh settle tu. Okey, so ada lagi puan-puan semua? Harapannya jelas untuk program ni. So insyaAllah lah. So sampaikan kepada sahabat-sahabat lain, majikan-majikan lain tentang info tentang program Penjana Kejaya dan juga latihan yang diperuntukkan oleh Perkeso lah puan-puan. Dan untuk makluman anda semua, sedar tak sedar kita baru sedar hari ni dah nak habis dah pun tentang Penjana ni. Dan setakat ni kami sendiri pun dah train ramai dah, lebih daripada 200 orang dah staff sebenarnya. Kami pun boleh katakan almost setiap minggu sebenarnya training. Macam minggu lepas kita ada digital marketing, kita ada customer service, tu berjalan lebih kurang serentak. Minggu ni kita sambung lagi dengan Shopee dan boleh jadi minggu depan ataupun minggu depan sekali lagi mungkin kita akan fokus kepada soft skill lah ataupun self development program. Jadi program kami sentiasa berjalan insya-Allah. Jadi bergantung kepada puan-puan tuan-tuan semualah. Bagaimana nak memanfaatkan program yang ada ni untuk staff masing-masing. Jadi di situlah saya dapat satu benda sebenarnya bagus mereka yang dah dapat latihan yang dah diperuntukkan oleh Perkeso ni sebenarnya. Sebab apa? Jiwa staff kita akan terbina dan insya-Allah dia akan lebih jadi pekerja yang produktif dan proaktif kepada kita lah insya-Allah tuan-tuan. Okey. So saya rasa gitu dululah sekadar ini insya-Allah. Sekiranya ada apa-apa persoalan boleh refer dalam grup balik, boleh tanya balik. Sekiranya tengok dekat list dalam grup tu ada saya. Anda nampak nombor saya ataupun anda dapat link. Malam ni kalau dalam grup saya bagi link. Saya bagi link tu. Boleh PM saya insya-Allah. Kita bantu settlekan insya-Allah. So harapannya tuan-tuan sampaikan maklumat ni kepada majikan-majikan semua dan sama-sama kita bantu. Bantu siapa? Bantu bisnes kita untuk lebih grow satu. Yang kedua bantulah mereka yang tak ada pekerjaan hari ni dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka yang menganggur dan sebagainya lah insya-Allah. InsyaAllah puan-puan. At least kita bantu orang lain dapat income dan bisnes kita pun dibantu juga insya-Allah. Okay, so sekadar tu dulu puan-puan semua daripada kami. InsyaAllah ada masa dan ruang kita berjumpa lagi sama ada dalam grup ke, dalam WhatsApp ke, di mana-mana saja. Saya doakan anda semua bisnes anda berjaya, kaya dan terus maju dan terus memberi manfaat insya-Allah. Dan saya akhiri program kita dengan tasbih dan kafarah dan suratul as. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum muslimin, mari bangunkan ekonomi Islam, ekonomi sebagi